أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada sesiapa yang melihat dalam video ini. Kami daripada Kolej Pengajian Islam Johor Masah ingin membentangkan pamflet tentang tajuk kami, iaitu Pengaruh Tarekat Qudriyah wa Naqsyabandiyah ataupun pendeknya TQN di dalam daerah Batu Pahat, Johor. Di sini kami merupakan kumpulan ke-13, iaitu nama saya Muhammad Syukri bin Kamaluddin, KST 220801029, bersama dengan kawan saya lagi seorang. Jika anda ingin melihat beberapa perkara seperti nombor telefon ataupun email, anda boleh pause dalam video ini dan melihatnya sementara. Pertama sekali ialah muqaddimah. Tasawuf dan tarikat adalah salah satu bahagian dalam ilmu Islam yang wajib dihayati oleh setiap individu muslim berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ia adalah ilmu kesenian dan kemahiran mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, ahli keluarga, para sahabat dan tabi'in. Tasawuf dan tarikat yang telah berkembang maju dan subur di Nusantara, iaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Selatan Thailand dan Selatan Filipina sejak perkembangan suburnya Islam pada 1400 tahun Masihi. Ada tokoh utama di Nusantara terdiri daripada Wali Sembilan yang kebanyakan mereka adalah keturunan Rasulullah SAW yang menjalankan dakwah di Jawa Tengah, Timur dan Barat Indonesia. Ilmu ini telah melalui proses dan cabaran penolakan oleh mereka yang jahil, ego, tidak memiliki guru, dan gangguan dari syaitan dan jin serta manusia bersifat munafik dan fasik. Oleh demikian, kajian oleh para sarjana amat diperlukan bagi menolak segala polemik persepsi yang negatif terhadap disiplin ilmu yang penting ini. Bagi sesiapa yang tak faham ataupun terlambat setiap apa yang saya katakan, boleh pause di video ini dan membacanya dengan sendiri. Senang sikatnya, mukadimah ini merupakan tasawuf dan tarikatnya adalah salah satu zikir-zikir yang digunakan oleh umat Islam, dan ia telah disahkan dan telah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sendiri, dan juga tarikat ini bukan sahaja untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah untuk membantu kita umat Islam daripada segala gangguan syaitan, daripada sifat-sifat mazmumah dan sebagainya. Seterusnya kita sambung kepada tokoh pengasas utama tarikat Qudriyah wa Naqsyabandiyah, iaitu Profesor Dr. Sheikh Muhammad Naqi Al-Attas. TQN adalah tarikat yang menggabung jalinkan dua tarikat, iaitu Qudriyah dan Naqsyabandiyah. Berikut adalah dua tokoh utama tersebut. Baik, TQN ini asasnya ada terbagi kepada dua, iaitu tarikat Qudriyah wa Naqsyabandiyah berdasarkan Profesor Dr. Sheikh Muhammad Naqi Al-Attas. Yang pertama ialah tarikat Qudriyah sendiri. Pengasasnya iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wafat pada 591 Hijriah. Nasab beliau adalah sehingga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iaitu sepupu dan menantu Rasulullah, dan makam beliau terletak di Kota Balhat. Bapanya dari jalur keturunan Al-Hasani dan ibunya dari jalur keturunan Al-Husaini. Dan beliau menjadi salah satu dari adat dan tradisi dari TQM menganjurkan majlis haul memperingati ulang tahun kewafatan sebagai iktibar berkaitan segala jasa tokoh ini dalam mengebarkan ilmu dan dakwahnya. Seterusnya ialah tarikat Naqsyabandiyah, iaitu pengasasnya ialah Syekh Baharuddin Muhammad bin Muhammad Al-Naqsyabandi, iaitu wafat pada 791 Hijrah dan digelar sebagai Muhammad Al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram 770 Hijrah di Qasr Haiduan, Berhampiran Bukhara. Sehingga hari ini TQM memberi sumbangan yang besar di Indonesia, Malaysia dan seluruh Nusantara. Ada tokoh Nusantara yang Syekh Ahmad Sambas, Abah Al-Nom Tasikmalaya, Syekh Khalil Bangla dan ramai lagi. Pendek katanya, TQN ini berasal daripada, seperti yang saya katakan tadi, TQN ini berasal daripada dua tarikat yang berbeza dan digabungkan menjadi satu oleh Syekh Khatib Ahmad Sambas sendiri. Dan
Tarekat ini adalah tarekat yang sah kerana kedua-dua tarekat ini iaitu Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini kedua-dua ini berasal daripada sahabat-sahabat Rasulullah, iaitu Qadiriyah daripada Ali bin Abi Thalib dan Naqsyabandiyah daripada Abu Bakar bin Siddiq yang diajar sendiri oleh Rasulullah SAW. Seterusnya ialah perkembangan TQN di Malaysia. Pada tahun 2015, para ulama dan pecinta tasawuf dan tarekat di Malaysia telah mewujudkan satu pertubuhan yang dinamakan Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia pertama yang dinaungi oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Pertama telah berjaya mengajukan Majlis Zikir Perdana iaitu ataupun singkatannya MZP yang merangkumkan tarekat-tarekat muktabar di Malaysia antaranya Alawiyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Ahmadiyah, Idrisyah dan banyak lagi pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh ilmu tasawuf dan tarekat dalam dunia Islam. Antara objektif pertama adalah menghidupkan serta memberi nafas baru berbagai bentuk amalan dan zikir yang bersumberkan dari Al-Quran, Hadis dan tokoh-tokoh Al-Zullah. Atas rahmat dan berkah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, berkembang ilmu TQN ke Malaysia. Antara nama tokoh TQN di Malaysia ialah Syekh Yasin, Ustaz Haji Muhammad Zuqi bin Syafi iaitu di Kedah, Ustaz Haji Mansur bin Saleh di Sabah dan sebagainya. Jika anda mahu melihatnya lebih lagi tentang tokoh-tokoh TQN di Malaysia ini, anda boleh pause sementara dan membacanya satu persatu. Cawangan pertama Johor yang ditubuhkan pada 2015 di bawah pimpinan oleh Dr. Muhammad Azman bin Muhsin Al-Mu'ari dan AJK-nya telah berjaya mengajukan MZP pada tahun 2016-2017 yang bertujuan mempopularkan kumpulan tarekat-tarekat yang muktabar senegeri Johor yang berjumlah lebih kurang 15 tarekat. Alhamdulillah, pendek katanya, perkembangan TQN Malaysia ini telah makin berlanjut dan makin diluaskan oleh tokoh-tokoh TQN. Bukan sahaja TQN, malah juga tarekat-tarekat lain seperti yang saya nyatakan di atas iaitu Alawiyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Ahmadiyah, Idrisyah dan banyak lagi. Singkat katanya, tarekat ini merupakan salah satu cara ataupun kaedah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah ataupun mengembalikan atau menghidupkan semula sunnah-sunnah Rasulullah ini. Tetapi pada kali ini, kumpulan saya hanya akan memfokuskan tentang tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah iaitu TQN ini dalam daerah Batu Pahat iaitu Johor saja. Seterusnya saya akan berikan kepada sahabat saya Muhammad Irfan. Terima kasih kepada saudara Syukri tadi. Baiklah, bismillah. Saya Muhammad Irfan Fatih bin Saiful Aziz, KSD 220301 akan menyambung pembentangan yang seterusnya dengan menceritakan tentang perkembangan TQN dalam daerah Batu Pahat Johor. Okey, sebelum itu, pada siapa yang ingin membaca dengan lebih mendalam, boleh pause dan lihat video ni selepas ini. Okey, kerana saya ingin menerangkan secara ringkas saja tajuk kemunculan TQN. Kemunculan TQN berasal daripada anak murid Syekh Ahmad Khatib Al-Sambani iaitu Haji Fadli Al-Pantani. Beliau berasal daripada Indonesia, berhijrah ke Malaysia dan menetap di Muar untuk meluaskan pengaruh TQN ini. Beliau mempunyai tiri iaitu salah seorang daripadanya adalah Haji Osman bin Ashari yang mempunyai satu anak murid bernama Ustaz Haji Ahmad bin Tunggal. Beliau menjadi faktor utama berkembangnya TQN bukan sahaja dalam daerah Muar tapi bahkan dalam daerah lain, antaranya Batu Pahat. Selepas mendapat keizinan daripada Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar atas bantuan beliau semasa Perang Dunia Kedua. Seterusnya saya akan membentangkan jenis amalan dalam TQN. 1. Anjuran dan mendidik anak-anak murid dengan berzikir sama ada bersendirian atau majlis zikrullah secara berjemaah dengan bacaan zikir secara kuat di masjid atau surau atau rumah kediaman. Yang kedua, majlis zikir termasuk solat duha, majlis ilmu
wirid, selawat dan doa dianjurkan secara berjemaah, mingguan atau bulanan. Yang ketiga, amalan berpuasa secara mingguan, Isnin dan Khamis atau kesebelasan, iaitu sempena hari kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faedah dan kesan zikir TQN. Menurut Ibnu Muhsin Al-Muari, terdapat 4 faedah utama dalam majlis zikrullah dan dalam tarekat Mutabarah, iaitu yang pertama, meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyeru nama-namanya, terutama Asmaul Husna yang 99. Iaitu objektif mencapai maqasid syariah. Yang kedua, menarik perkara-perkara positif dalam kehidupan, iaitu menarik pelbagai rezeki yang zahir dan batin. Yang ketiga, menolak perkara-perkara negatif dalam kehidupan, seperti gangguan dan kedengkian jin, syaitan dan manusia. Dan terakhir sekali, keempat, memiliki rahsia dan cahaya yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kesimpulan. TQN adalah merupakan salah satu daripada tarekat Mutabarah yang diiktiraf oleh para ahli tasawuf dan tarekat di Nusantara. Sumbangan para tokoh melalui dakwah pendekatan mengajukan majlis-majlis zikir telah berjaya membangunkan kerohanian para pengamalnya. Sesungguhnya jasa para tokoh TQN telah berjaya mengarus perdanakan disiplin ilmu yang ketiga dalam Islam, iaitu ilmu ihsan, sebagaimana yang termaktub dalam hadis Jibril dan warta kerajaan negeri Johor. Diharap kajian-kajian yang berbentuk ilmiah akan dapat terus dilakukan oleh para sarjana di pusat pengajian tinggi bagi mengukuhkan agenda akidah Ahlussunnah wal Jamaah umat Islam di Nusantara. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini selesai perbincangan kami dalam membicarakan sedikit informasi tentang kajian kami, iaitu pengaruh tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dalam daerah Batu Pahat Johor ini. Sekadar informasi anda, jika anda melihat di bawah ini, terdapat beberapa rujukan yang telah kami gunakan, sama ada rujukan secara buku ataupun rujukan secara temu bual dengan responden dalam menyelesaikan kajian ini. Dan juga kami amat mengalu-alukan kepada para pengkaji baru yang ingin menggunakan rujukan ini sebagai panduan mereka dalam membuat kajian sama ini. Sebagai penutupnya, kami berterima kasih kepada Dr. Ibnu Muhsin Al-Muari selaku guru kami dalam menyelesaikan kajian ini, kerana telah banyak sekali membantu kami memberi nasihat dan juga panduan, serta juga kepada Pusat Servis Komputer Johor baru kerana membantu kami dalam menyiapkan pamflet ini. Dan jika terdapat salah silap kami ataupun salah informasi, maka beritahulah kepada kami. Sesungguhnya kami ini hanyalah manusia biasa yang banyak kesilapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon subscribe dan like.